Assalamualaikum, nama saya Muhammad Sari Mahdi. Saya akan membentangkan isu berkaitan dengan penyebaran teori konspirasi vaksin COVID-19 dalam era digital dengan tumpuan kepada analisis dari sudut logik, metafisik, dan juga epistemologi. Dalam dunia digital yang serba pantas ini, maklumat boleh sahaja tersebar dalam beberapa saat tanpa sepadan geografi, dan lebih membimbangkan lagi tanpa semakan fakta. Salah satu kesan negatif yang timbul ialah kewujudan teori konspirasi berkaitan vaksin COVID-19. Antaranya ialah dakwaan bahwa vaksin mengandungi chip kawalan yang kononnya digunakan untuk mengawal pemikiran dan tingkah laku manusia. Teori ini bukan sahaja menakutkan masyarakat, malah menggagalkan usaha global dalam memerangi pandemi. Dari sudut logik pula, teori seperti ini tidak berasaskan hujah yang sah. Ia lebih kepada andaian kosong, tanpa bukti saintifik. Ia juga menggunakan sesat logik, seperti generalisasi melampaui dan rayuan kepada emosi. Dari sudut metafisik pula, teori ini menimbulkan persoalan tentang agensi manusia dan reality. Ia menggambarkan bahwa chip fisikal dalam badan boleh mengawal minda dan jiwa manusia, yang menimbulkan soalan tentang batas antara tubuh, minda, dan teknologi. Akhir sekali ialah dari sudut epistemologi. Teori konspirasi ini menunjukkan bagaimana kepercayaan terhadap sumber pengetahuan telah terhakis di media sosial. Sesiapa sahaja boleh menyebarkan maklumat seperti ini, sama ada benar ataupun tidak. Ramai orang gagal membezakan antara fakta dan juga pendapat, lalu membentuk kepercayaan berdasarkan emosi dan intuisi, bukannya bukti. Dari kesimpulan daripada pengenalan ini ialah teori konspirasi vaksin dalam era digital bukan hanya isu yang kelihatan, tapi juga isu falsafah. Kita perlu berpikir secara kritikal, menilai bukti secara rasional, dan menghargai sumber ilmu yang sahih. Itu sahaja, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin kongsikan satu isu menarik semasa pandemi COVID-19, yaitu teori konspirasi vaksin dan Big Pharma. Apakah teori ini? Ada yang percaya bahwa wabak COVID-19 dirancang ataupun dibesar-besarkan untuk cipta panik supaya masyarakat terpaksa mengambil vaksin, dan syarikat farmaseutical boleh mengawet keuntungan yang besar. Bukan sahaja syarikat obat yang dikaitkan, tetapi juga kerajaan, pakar kesehatan, dan media. Kononnya, mereka bekerja sama mengawal naratif. Hal-hal seperti ini tersebar melalui media sosial seperti YouTube, WhatsApp, dan Telegram. Video seperti pandemik dijadikan isu tular dan mencetuskan lagi ketakutan para masyarakat. Mereka merujuk kepada skandal lama seperti isu opioid, kontrak rahasia vaksin, dan ketidaksamarataan akses vaksin menjadi bukti mereka menguatkan lagi konspirasi ini. Tetapi, apakah fakta yang sebenar? Vaksin dibangunkan melalui kerjasama global dan juga ujian yang ketat dan pelaburan yang besar. Contohnya, AstraZeneca dijual pada harga kos kepada negara membangun, manakala program seperti COVAX diwujudkan untuk agihan vaksin yang adil. Secara kesimpulannya, teori ini timbul disebabkan oleh hilangnya kepercayaan masyarakat dan juga keraguan masyarakat yang membimbangkan. Kita perlu semak fakta, pikir secara kritikal, dan jangan mudah terpengaruh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan sedikit berkaitan dengan isu analisis logik berkaitan dengan beberapa dakwaan yang sering timbul berkaitan vaksin, terutamanya dakwaan bahawa vaksin boleh mengawal badan manusia dan populasi, serta isu bahan cacat dalam vaksin yang dikatakan berbahaya. Pertama, bahawa dakwaan vaksin yang boleh mengawal badan dan populasi ini tidak mempunyai bukti-bukti yang kukuh daripada saintifik yang sahih. Sebenarnya, vaksin berfungsi dengan cara merangsang sistem imun kita untuk menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus atau bakteria
yang menyebabkan penyakit. Ia bukan alat untuk mengawal tubuh manusia atau populasi. Dakwaan ini mungkin timbul daripada kekeliruan atau maklumat palsu yang tersebar, terutamanya melalui media sosial seperti TikTok, YouTube, dan sebagainya. Yang kedua, mengenai bahan cecair yang dikatakan berbahaya dalam vaksin. Sebenarnya, setiap vaksin telah diuji dengan teliti untuk memastikan keselamatan penggunaannya. Semua bahan-bahan ini diluluskan oleh Badan Pengawal Selia seperti Kementerian Kesihatan Malaysia dan World Health Organization (WHO). Oleh itu, dakwaan bahawa bahan cecair dalam vaksin berbahaya adalah salah dan boleh menimbulkan ketakutan yang tidak berasas dalam masyarakat. Seterusnya, berkaitan dengan sikap kalangan masyarakat rakyat Malaysia terhadap vaksin. Statistik menunjukkan bahawa hanya 67% rakyat Malaysia bersedia mengambil vaksin, manakala 70% masih ragu-ragu dan 60% tidak bersetuju untuk mengambilnya. Ini menunjukkan masih ada cabaran dalam membina kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap vaksin. Faktor seperti kurangnya maklumat yang jelas, pengaruh maklumat salah, dan ketakutan terhadap kesan sampingan sering menjadi puncak keraguan ini. Kesimpulannya, sebagai masyarakat yang berpendidikan dan bertanggung jawab, kita harus berpegang pada fakta dan maklumat yang tepat mengenai vaksin. Penting untuk kita faham bahawa vaksin bukan alat kawalan dan bahan dalam vaksin adalah selamat digunakan. Dengan meningkatkan kesedaran dan memberikan penerangan yang jelas, kita boleh membantu mengurangkan keraguan dan meningkatkan kadar penerimaan vaksin demi kesejahteraan bersama. Seterusnya, hujah teori konspirasi yang mendakwa bahawa vaksin COVID-19 mengandungi chip mikro yang sengaja ditanam ke dalam tubuh manusia untuk tujuan mengawal minda, menjejaki pergerakan individu, dan memudahkan kerajaan atau pihak tertentu memanipulasi populasi penyayang adalah tidak sahih sama sekali kerana tidak disokong oleh sebarang bukti saintifik atau penemuan empirikal yang meyakinkan, malah kenyataan ini hanya bersifatkan spekulasi semata-mata yang timbul daripada salah faham dan ketakutan terhadap teknologi. Di samping itu, jelas mengandungi pelbagai kesihatan logik seperti slippery slope yang membuat kesimpulan melampau tanpa hubungan sebab akibat yang munasabah. Rayuan kepada ketakutan yang digunakan untuk menimbulkan keresahan masyarakat tanpa asas yang benar serta false cause yang mengaitkan dasar kesihatan awam dengan teori konspirasi global. Sedangkan hujah yang dikemukakan oleh pihak berautoriti seperti saintis, institusi kerajaan yang sah, dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) adalah berdasarkan data saintifik yang diperoleh melalui kajian makmal dan klinikal berperingkat yang dijalankan mengikut piawaian antarabangsa. Disemak secara bebas oleh pakar kesihatan dan perubatan di seluruh dunia, serta diumumkan kepada umum dengan tahap ketulusan yang tinggi untuk memastikan setiap vaksin dihasilkan benar-benar memenuhi standard keselamatan dan keberkesanan. Seterusnya, dapat melindungi masyarakat melalui pembentukan imuniti kelompok yang terbukti mampu menurunkan kadar jangkitan, mengurangkan risiko komplikasi serius akibat COVID-19, dan secara tidak langsung membantu memulihkan kestabilan kesihatan awam, ekonomi, serta sesebuah negara. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Ramla binti Ahris akan menerangkan tentang realiti dengan ilusi dalam teori konspirasi COVID-19 dari sudut pandangan metafizik. Pada awal penularan wabak, pelbagai teori konspirasi muncul. Ada yang mendakwa virus ini diciptakan di makmal. Ada yang percaya vaksin mengandungi chip kawalan minda. Malah, ada yang yakin pandemik ini cuma rekaan kuasa besar. Persoalannya, mana satu realiti dan mana satu ilusi? Saya akan menerangkan jawapan melalui kerangka metafizik. Pertama, melalui realisme yang menyatakan bahawa realiti wujud secara objektif. Kewujudan COVID-19 disahkan melalui ujian makmal, data hospital dan pengalaman pesakit. Maka, teori yang menafikan kewujudan virus ini adalah satu ilusi
karena tiada bukti yang menyokongnya. Namun, dari sudut idealisme, realiti berbentuk melalui kesadaran dan persepsi. Bagi sesetengah orang, kepercayaan pada konspirasi itu menjadi realiti subjektif kepada mereka. Tetapi idealisme juga mengingatkan bahwa kepercayaan harus dibina atas asas rasional, bukan semata-mata emosi atau ketakutan. Kemudian berganjak kepada dualisme, yaitu pemikiran yang memisahkan fisikal dan bukan fisikal. Teori konspirasi mungkin lahir daripada keinginan manusia mencari makna tersembunyi. Namun, tanpa asas kukuh, kepercayaan itu kekal sebagai ilusi dan menjadi bayangan tanpa realiti. Di sini, alegori Gua Plato menjadi sangat relevan. Dalam dunia digital hari ini, ramai terperangkap dalam bayang-bayang di mana mereka cenderung mempercayai apa yang sering diulangi dan bukan apa yang benar. Kesimpulannya, metafizik mengajar kita bahwa memahami realiti menuntut pemikiran kritikal. Dalam era pasca akademik, kita bukan hanya berdepan virus tetapi juga krisis kebenaran. Keraguan itu wajar, tetapi memilih untuk percaya tanpa bukti itu ilusi yang paling berbahaya. Salam sejahtera, saya Sheila. Saya akan membentangkan bahagian analisis epistemologi berkaitan dakwaan bahawa vaksin COVID-19 yang mengandungi chip kawalan. Pertama, dakwaan ini mencerminkan cabaran epistemologi dalam masyarakat moden, terutamanya dalam era digital yang dipenuhi dengan maklumat yang didaksahi. Ramai individu mempercayai teori ini berdasarkan sumber seperti video viral, mesej berantai, dan testimoni individu tanpa penilaian kritikal. Kedua, dari sudut epistemologi, pengetahuan yang sah perlu memenuhi 3 syarat utama, yaitu kepercayaan, kebenaran, dan justifikasi. Teori konspirasi ini gagal memenuhi syarat justifikasi kerana tidak disokong oleh bukti empirikal atau kaedah saintifik yang boleh diuji dan disanggah. Ketiga, ini menunjukkan bahawa ramai menerima sesuatu sebagai benar bukan kerana ia tetapi kerana ia selari dengan emosi, ketakutan dan naratif yang mereka percayai. Akhir sekali, dalam konteks ini, epistemologi berperanan penting untuk membantu masyarakat membezakan antara kepercayaan yang sah dan kepercayaan yang bersifat spekulatif. Maka, pendidikan falsafah dan literasi maklumat digital amat diperlukan bagi membina keupayaan berfikir secara kritikal dan menilai kebenaran berdasarkan bukti, bukan sekadar persepsi. Akhirnya, kita telah tiba ke bahagian rumusan dan refleksi falsafah. Kita sering dengar teori konspirasi, terutama tentang vaksin. Walaupun tak berasas, ia tetap mudah tersebar. Kenapa? Sebab teori seperti ini senang difahami, penuh emosi, dan kadang-kadang bunyinya macam logik. Tambahan pula, ramai orang hari ini tidak percaya pada institusi seperti kerajaan, media, dan sains. Bila ini berlaku, mereka lebih percaya pada video TikTok atau message viral daripada nasihat pakar. Apa kesannya? Orang mula takut ambil vaksin. Bila ramai tolak vaksin, susah untuk kita capai imuniti kelompok. Penyakit mudah merebak dan yang rugi kita semua. Disinilah falsafah jadi penting. Falsafah bantu kita fikir secara kritikal, tanya soalan, dan semak sama ada sesuatu hujah itu betul atau tidak. Dalam dunia penuh maklumat palsu, kita perlu bijak tapis dan nilai. Jadi, kalau kita mahu masyarakat yang cerdik, maklumat, dan tak mudah terpengaruh, pendidikan falsafah sangat penting. Ia boleh jadi benteng utama untuk lawan penyebaran maklumat yang salah. Dan itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.